Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil bin Jasmin. Nombor pendaftaran 8701045087 Saya daripada PP Negeri Sembilan, Pusat Pendidikan Negeri Sembilan. Okey, hari ini saya akan menyampaikan satu slide yang daripada subjek EBTT 3103, iaitu Innovation and Technology Management. Okey, untuk pengenalan, definisi untuk inovasi menurut Oxford Baru Bahasa Inggeris 1998 adalah membuat perubahan kepada sesuatu yang ditubuhkan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru. Menurut Shen tahun 2009, beliau menyatakan proses menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Okey, sesebuah yang pencipta dan inovasi itu tidak semestinya satu proses atau produk yang mahal atau hanya bergantung pada golongan profesional sahaja untuk menciptanya. Inovasi juga boleh tercetus melalui pemikiran kreatif, berkonsepkan penyelesaian sesuatu masalah dalam masyarakat atau dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya kita akan tengok 4 jenis inovasi asas. Yang pertama, penyelidikan asas. Biasanya dia dilaksanakan oleh pihak universiti dan makmal penyelidikan dan pembangunan. Jadi macam proses yang pertama sekali lah. Matlamat utama untuk menemui sesuatu yang baru atau berhadap dengan fungsi. Maksudnya benda ni masih lagi dalam lab makmal universiti, belum lagi dibawakan kepada orang luar. Yang kedua adalah untuk mengekalkan inovasi. Dalam jenis penelitian ini, masalah jelas ditaklifkan dan penyelidik tahu bagaimana untuk menyelesaikan secara sistematik. Contohnya macam Apple, mereka telah reka iPod, dan kemudian apa-apa masalah dari iPod tu, diorang cuba untuk atasinya. Okay, yang seterusnya, inovasi yang mengganggu. Okey, ia melibatkan pendekatan baru untuk produk lama dan perkhidmatan. Nilai penyelidikan sedemikian mungkin tidak dapat dilihat dengan segera, tetapi hasilnya bermanfaat dalam jangka panjang. Misalnya segera tetapi hasilnya bermanfaat dalam jangka panjang. Misalnya pada fasa awal, kamera digital mempunyai banyak kelemahan. Okey, saya tahu kamera dulu daripada analog pergi ke digital. Digital ni masa mula-mula just basic saja. Sekarang kamera macam-macam ada dalam kamera tu. Now dalam handphone sendiri pun kamera pun canggih. Okey, yang seterusnya adalah inovasi terobosan. Ia melibatkan peralihan paradigma. Walaupun masalah itu jelas, penyelesaiannya tidak jelas. Oleh itu, kejayaan mereka mungkin tidak segera. Satu contoh dalam hal ini adalah penemuan struktur DNA. Okey, yang seterusnya kita ke slide RMK ke-11. Okey, rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ni dia start 5 tahun. Kita dah ada RMK ke-11 antara tahun 2016 hingga 2020. Matlamat dia untuk mencapai wawasan 2020. Wawasan 2020 ni dilancarkan pada tahun 1991, menggariskan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju dalam semua aspek, iaitu ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan budaya menjelang tahun 2020. Seterusnya, sambungan untuk rancangan Malaysia ke-11. Pelan kerajaan dalam RMK ke-11 dapat kita lihat dalam perkara 9, iaitu kita akan membina negara maju selaras dengan keperluan negara maju. Cara kita belajar, berniaga dan menjalani kehidupan perlulah berubah. Sumber pertumbuhan baru dimanfaatkan dengan sepenuhnya dan bandar menjadi hub kreativiti dan pertumbuhan ekonomi yang rancak yang mana mampu menjana kekayaan melalui inovasi. Means kerajaan nak buat
Pegawai inovasi ni benda yang boleh datangkan hasil, datangkan duit daripada mereka yang amalkan. Terusnya, kita akan memperkukuh ekosistem inovasi melalui integrasi dan kolaborasi antara industri, akademi, masyarakat dan kerajaan. Penyelidikan akan membantukan kepala industri dan masyarakat. Okey, dan seterusnya kita pergi ke rancangan bawah kementerian. Okey, dalam konteks Malaysia ni, pegawai inovasi berkaitan inovasi diletakkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, MESTEC 2018. Akan tetapi belum dikenali sebagai MESTEC, kementerian ini dikenali sebagai MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey, antara projek yang bawah kementerian ini yang telah dilaksanakan semasa di bawah MOSTI adalah program pembangunan komuniti bioekonomi, BCDP. Okey, antara kejayaan-kejayaan yang telah ataupun rancangan yang telah dilaksanakan di bawah kementerian adalah program Herbal Kacip Fatimah. Okey, program Kacip Fatimah ni dia melibatkan penanaman Herbal Kacip Fatimah oleh Persatuan Peniaga Kecil Kampung Sagir di Tangkak, Johor. Merupakan contoh kejayaan IDCP lah. Okey, seterusnya Kacip Fatimah ni peserta yang join tu diberi jaminan belian balik oleh syarikat Bio Alpha East Coast Agro Berhad, syarikat yang berstatus peneraju Bionesis. Means peserta-peserta ni tanam Kacip Fatimah tu, hasil dia nanti syarikat ni akan beli, di mana perkara tu akan mendatangkan menjadi hasil kepada peserta-peserta. Projek ini mampu memberi pendapatan kepada para peserta sekitar RM3,200 sebulan. Okey. Yang seterusnya cendawan tiram. Okey. MOSTI telah merasmikan penyerahan projek MSI kepada Koperasi Waris Janti Kondok Berhad di Kampung Kondok Negeri Sembilan, wilayah Negeri Sembilan pada 21 Mei 2017. Okey, projek cendawan tiram ni pun syarikat Bionesis juga yang take over dan juga bekerjasama dengan Universiti Malaya. Projek ini mampu menjana pendapatan RM650,000 setahun untuk 10 buah rumah atau 50,000 pendapatan sebulan. Okey, dan seterusnya projek di bawah kementerian adalah projek Umpai Laut. Pada 25 Mei tahun yang sama, 2017, projek MSI telah diserahkan secara rasmi kepada Persatuan Pengusaha Umpai Laut Langkawi bagi projek aquaculture umpai laut di Pulau Gasing, Langkawi. Okey, Langkawi Aquaculture ni dia akan membekalkan sangkar umpai laut menggunakan teknologi Langkawi Aquaculture Integrated Farming and Closure Live. Pendapatan ahli yang peserta yang join aktiviti ni lebih kurang dalam RM3,000 sebulan. Selain itu, dia boleh buat sampingan punya ternakan. Okey, yang ketujuhnya berkaitan agensi. Agensi yang pertama, Agensi Inovasi Malaysia. Okey, Agensi Inovasi Malaysia ni diwujudkan untuk melonjakkan penciptaan kekayaan, permulaan melalui pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk merangsang dan membangun sistem eko-inovasi di Malaysia. Agensi ini memudahkan kerjasama antara kerajaan, akademik dan industri dalam memajukan penyatuan dan melaksanakan idea baru dalam inovasi. Okey, ini sambungan dia. Agensi Inovasi Malaysia melaksanakan satu program iaitu Strategi Biomas Negara 2020. Antara produk yang berjaya dilaksanakan
dilaksanakan di bawah program agensi, di bawah agensi inovasi nasional adalah projek biodiesel. Salah satu contohnya adalah penggunaan biodiesel B10. Penggunaan biodiesel ini dia tidak memerlukan perubahan kepada kenderaan. Dia cuma tambah lebih kurang dalam 10% dalam kita punya bahan mentah untuk bahan bakar tu. Okay, actually pembangunan produk ni telah diuji oleh Jabatan Mekanikal Dewan Bandar Kuala Lumpur di BKL, di mana 50 buah kenderaan jabatan di BKL ni telah menggunakan minyak untuk kenderaan mereka yang dicampur dengan B10 ni lah, biodiesel ni. Tapi tak ada masalah lah. Okay, yang sebenarnya agensi yang kedua, Yayasan Inovasi Malaysia. Okey, Yayasan Inovasi Malaysia adalah pusat kepada komuniti yang didorong oleh inovasi. Yayasan Inovasi Malaysia ia percaya dalam memperkasa kreativiti dan inovasi dengan mengembangkan minyak inovatif dan mengubah idea menjadi kenyataan. Yayasan Inovasi Malaysia memfokuskan kepada 3 sub, iaitu dana dan pemberian, rangkaian pakar dan inovasi, dan kamus inovasi. Okey, salah satu contoh program di bawah Yayasan Inovasi Malaysia adalah program inovasi Grace Out Inovasi ataupun kata dia MyGrace. Okey, kita tengok apa program yang dibuat oleh MyGrace. Salah satunya adalah toolkit seni reka kayu. Benda ni digunakan adalah rangsangan untuk atas kesempatan. Ia mengagumi sistem latihan teknikal modular yang menggabungkan peralatan ukiran kayu dengan latihan video dan manual kayu. Dan seterusnya, produk inovasi yang dilakukan oleh di bawah Yayasan Inovasi Malaysia adalah Galah Twist. Ini adalah alat berguna membolehkan perubahan cepat dan mudah dibalut terus ke atas dalam pokok tanpa perlu banyak pokok. Ini dia macam galah. Dalam pokok ni kita boleh buat di bawah je, tak perlu banyak pokok tu. Dan terusnya, battery pack C13. Saya compact lah, mudah alih. Pack bateri ni mengagumi pack bateri yang boleh dicas semula, rechargeable, dan merupakan inovatif bagi kenderaan benda, soalan yang menggantikan pengguna elektrik jenis konvensional. Okey, sebagai kesimpulan, teknologi dan inovasi sangat membantu manusia dalam memenuhi aktiviti harian. Teknologi yang sentiasa berkembang memerlukan inovasi juga perlu sentiasa berkembang seiringan. Okey, berdasarkan contoh-contoh yang kita dah bagi tadi di bawah kementerian, di bawah agensi inovasi Malaysia, Yayasan Inovasi Malaysia, kita dapat tengok program inovasi ini memudahkan manusia untuk melakukan kerja seharian. Bukan itu saja, sampai itu dia juga dapat menjana pendapatan kepada peserta-peserta yang terlibat. Selain itu, aktiviti inovasi dapat menaik taraf dan menambah baik produk-produk dahulu kepada produk-produk terkini yang lebih maju dan efisien. Means inovasi ini perlu sentiasa ada untuk upgrade apa yang ada sekarang. Contoh handphone sekarang. Dulu mungkin jadi dulu, jadi sekarang. So dia akan sentiasa berkembang mengikut zaman tu. Okey, itu sajalah. Sekian, terima kasih.